Ya Razak, 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 ya Razak. السلام عليكم. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله بسم Wabarakatuh. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Para jemaah dan sahabat-sahabat yang dikasihi, jadi untuk hari ini 19 Jun 2021, sambungan kita ayat yang ke-14 dari surah At-Taghabun. Jadi untuk hari ini kita ambil dua ayatnya, ayat 14 dan ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وإن وتسمحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
والله عنده أجر عظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, pasangan-pasanganmu, wa auladikum dan anak-anakmu, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagimu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah, yakni terhadap mereka itu. Wa in ta'fu, dan jika kamu memaafkan, wa tasfahu, tidak memarahi ataupun melepaskan mereka daripada hukuman. Wa taghfiru, dan kamu mengampunkan mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah bersifat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innama amwalukum, bahawasanya adalah harta benda kamu, wa auladukum dan anak-anak kamu itu suatu ujian. Fitnah ni maknanya ibtila, suatu ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah di sisinya ada ganjaran pahala yang besar. Jadi fokus kita hari ini tentang isteri, anak-anak ni adalah musuh. Dalam situasi tertentu. Ini suatu ujian. Kemudian datangnya ujian yang lain, harta benda dan anak-anak. Bila kita bandingkan ayat yang ke-14 dengan ayat 15, kita mendapati kalimah aulad ada dua. Aulad, anak-anak sebagai musuh, anak-anak sebagai fitnah. Harta benda sebagai fitnah, isteri sebagai musuh, sama dengan anak-anak. Baik, sebagaimana kita ketahui dalam hidup kita, kita lahir ke dunia, ada ibu, ada ayah. Kemudian ada adik-beradik. Bila sampai satu masa, apabila usia kita meningkat dan kita semakin dewasa, semakin tua, mungkin ibu bapa kita sudah tiada, sudah meninggal dunia. Adik-beradik kita pun sudah tidak bersama kita sebab masing-masing ada kehidupan sendiri. Mereka juga mungkin sudah berumah tangga, masing-masing bawa diri. Dan kita pun sama juga, kita adalah kita. Kita tidak lagi mungkin bersama dengan ibu ayah yang mungkin setengah itu sudah tiada. Adik-beradik sudah bawa diri. Jadi kita pun bawa diri dan kita juga ada jodoh, kita juga berkahwin, berumah tangga, ada pasangan, ada keturunan. Itulah proses kitaran kehidupan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat lain, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Ayat tu dalam surah An-Nahlu. Ayat ke berapa tu? Surah An-Nahlu. Ayat 72. Allah Ta'ala menjadikan daripada diri kamu adanya azwaj, pasangan-pasangan untuk kamu. Dan Allah Ta'ala jadikan daripada pasangan kamu itu lahirnya banin wa hafadah, anak-anak dan cucu. Asalnya kita seorang sahaja. Kemudian diciptakan untuk kita isteri, atau bagi si wanita ada suami dia, mana ada pasangan. Kemudian lahirlah anak dan cucu. Itu ketentuan Allah untuk kehidupan makhluknya yang Allah Ta'ala ciptakan. Semua makhluk ini berpasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan setiap sesuatu kami ciptakan berpasangan. Manusia, binatang, dan juga tumbuh-tumbuhan. Termasuklah jin. Cuma malaikat saja dia tak ada sifat jantan betina, lelaki perempuan. Jin, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dia ada sifat berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ayat tu biasa kita baca dalam surah Yasin. Maha suci Allah yang menciptakan sifat berpasangan daripada segala jenis tumbuh-tumbuhan yang keluar daripada bumi. Termasuklah sifat berpasangan itu pada diri kamu dan apa-apa yang kamu tidak tahu. Maka kalau kita belajar ilmu sains, sebab kalimah azwaj ini maknanya pasangan, zaujun. Dalam bahasa Arab, zaujun boleh digunakan dengan maksud suami. Ia boleh juga digunakan untuk maksud
isteri. Cuma untuk membezakan, biasa kita tambah ta marbutah zaujah. Zaujah tu untuk isteri. Tapi dalam setengah riwayat hadis disebut, bila dinyatakan hadis tu daripada Aisyah sebagainya, maka disebut min zaujin Nabi. Dia tak kata zaujah, zauj, merujuk pada pasangan. Cuma dalam istilah kita, yang lelaki disebut suami, kemudian perempuan itu isteri. Tapi dalam bahasa Arab, azwaj merujuk pada pasangan bagi seseorang. Baik. Allah Ta'ala ciptakan segala makhluk ini berpasangan. Kita belajar sains, contohnya sel yang paling kecil, atom. Atom ni dia ada dua, neuron dan proton. Mana berpasangan? Air pun ada dua, oksigen, hidrogen, berpasangan. Maka setiap makhluk yang kita lihat di keliling kita pun begitu juga sifatnya. Ada gelap, ada cerah. Ada malam, ada siang. Ada jantan, ada betina. Ada langit, ada bumi. Ada baik, ada jahat. Berpasangan. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Tidak sama antara yang buta dengan melihat. Walal dhillu walal harur. Tidak sama tempat yang teduh dengan tempat yang panas. Wa ma yastawil ahya walal amwat. Tidak sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sebab dia punya lawan dia. Jadi pasangan ni lawan. Begitu juga ada cas positif, ada negatif. Dia kehidupan ni tak berlaku tanpa ada lawannya. Maka bila Allah Ta'ala menjadikan sunnahnya begitu, sunnatullah begitu dalam kehidupan manusia, maka ada pasangannya. Sama juga kita, dalam tubuh badan kita ni ada dua, ruh dan jasad. Ruh tu daripada alam tinggi, jasad daripada alam rendah. Sebab tubuh badan kita ni asalnya daripada tanah. Tanah daripada bumi. Sifat guna. Ruh ni daripada alam tinggi. Jadi apabila bersama, wujudlah kehidupan, iaitu kita hidup di atas muka bumi. Apabila diambil ruh, maka jasad itu akan mati. Jadi bila ada gabungan antara ruh dengan jasad, barulah berlaku kehidupan. Sebab itu dalam surah At-Takwir, Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian di hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Sapalah kepada ayat wa idzan nufusu zuwijat. Apabila jiwa manusia zuwijat, bukan makna diberikan pasangan, tapi ruh manusia itu digabungkan kembali bersama dengan jasad, lalu hiduplah kembali orang-orang yang mati dalam kubur. Sebab kehidupan itu berlaku apabila adanya dua elemen, ruh dan jasad. Baik, kita kembali kepada perbincangan ayat ni. Allah Ta'ala menjadikan daripada kita, manusia ni berpasangan, adanya anak. Maka di sini dia mengingatkan, sesungguhnya sebahagian daripada isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu adalah musuh bagi kamu. Min di sini, kalimah min ni dalam bahasa Arab dipanggil min tab'idiyah. Dari segi fungsi baris, min tu disebut haraf jar lah. Haraf jar maknanya haraf kata penghubung yang menyebabkan kata nama selepasnya baris bawah. Baris di bawah. Inna min azwajikum wa auladikum. G-D. Azwaj. Huruf terakhir kalimah azwaj, jim tu baris bawah sebab ada min. Itu dah sebut nahwu lah. Min tu sendiri fungsinya tab'idiyah, menyatakan sebahagian, bukan semua. Mungkin sebahagian daripada pasangan kamu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Baik, apa jalan cerita kepada turunnya ayat ni? Itu Al-Imam Tirmizi meriwayatkan dalam sunannya daripada Ibn Abbas, katanya ayat ini diturunkan berhubung dengan suatu kaum ataupun suatu golongan dari kalangan penduduk Mekah. Ini ketika awal dakwah Nabi bermula di Mekah. Mereka itu aslamu, sudah masuk Islam. Fa'aba azwajuhum wa auladuhum an yada'uhum. Tetapi isteri-isteri mereka dan anak-anak mereka tidak mengizinkan ataupun enggan, tidak mahu untuk membiarkan si suami ini ikut Nabi. Maknanya tak nak berpisah dengan Mekah. Jadi mereka telah mendesak suami mereka supaya terus tinggal di Mekah. Tak nak berpindah ke Madinah. Jadi menyebabkan si suami ini terpaksa menangguhkan hasrat untuk berhijrah. Jadi akhirnya
Sampai satu masa fa'atau al-Madinah, mereka datang juga ke Madinah. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'awun nasa qad faqu. Apabila mereka sampai ke Madinah, dah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihat orang lain dah faham agama dah. Jadi mereka ni lambat berhijrah sebab ditahan oleh anak dan isteri yang rasa keberatan untuk berpindah dengan tanah air ataupun kampung halaman. Lalu mereka rasa macam bersalah. Orang lain dah reti banyak dah agama. Kita ni baru sampai ke Madinah. Fahammu. Lalu mereka berkeinginan untuk yu'akibuhum, untuk menghukum anak isteri yang menyebabkan mereka lambat ke Madinah. Lalu turunlah ayat. Ayat ni lah, ayat 14 dan ayat 15. Wa in ta'fu wa tasfu. Jika kamu memaafkan dan kamu tidak memarahi, tidak menghukum, maka ketahuilah Allah Ta'ala itu bersifat Ghafurur Rahim. Kemudian dalam riwayat lain daripada Atta' bin Yasar, katanya diturunkan ayat ni kepada seorang sahabat namanya Auf bin Malik al-Ashja'i. Adalah dia memiliki keluarga dan anak. Fakana idza arada al-ghazwa bakau ilaihi. Apabila dia mahu keluar pergi berperang, apabila Auf bin Malik mahu meninggalkan keluarganya untuk pergi berperang, lalu mereka itu menangis. Wa waqafu, dan mereka cuba tahan. Ni bukan nak bagi semangat kepada si bapa, si suami untuk pergi berperang, tapi menjadi penghalang dan juga pelemah semangat. Ni bahaya. Jadi lemah semangat pula. Lalu kata mereka, ila man tada'una, kalau kamu pergi nak tinggalkan kami ni, kepada siapa nak jaga kami? Nanti kalau kamu pergi, kamu dah dibunuh oleh musuh, mati, jadi siapa nak uruskan kehidupan kami? Fayariku wa yukimu. Jadi dia pun tak jadi rasa apa dia, lembut hati dan rasa sedih, tersentuh. Lalu dia terus berada bersama dengan keluarganya. Lalu tunggulah ayat ini. Dalam riwayat Ibn Abbas pula, kana ar-rajul yuridul hijrata fatahbasuhu imra'atuhu. Ada seorang lelaki yang mahu berhijrah. Ada kaitan dengan kisah hijrah seperti disebut dalam riwayat yang pertama tadi. Tetapi dia ditahan oleh isterinya. Jadi maksud permusuhan, adawah di sini adalah permusuhan dari sudut dipanggil ukhrawiyah. Permusuhan ukhrawiyah, iaitu isteri dan anak-anak yang menjadi sebab kepada si suami atau bapa tu sukar untuk melaksanakan perintah-perintah agama, ataupun menyebabkan mereka itu sibuk dan tidak dapat melakukan kebaikan dan amalan-amalan soleh yang memberi manfaat untuk akhirat. Yang sebaiknya ataupun yang sepatutnya isteri dan anak-anak ni menjadi pembakar semangat, memberi motivasi kepada suami untuk melaksanakan amal ibadah, amal kebajikan, kerja-kerja dakwah, kerja-kerja kebaikan fi sabilillah. Tetapi yang sebaliknya, mereka ini menjadi penghalang. Itu yang dikatakan musuh. Maka di sini Allah Ta'ala mengingatkan, fakunu minhum ala hadr. Jadilah kamu terhadap mereka itu orang yang sentiasa ala hadrin, berhati-hati. Awas, ingat. Jangan sampai antu'siru hubbahum wa syafaqatakum alaihim ala ta'atillahi ta'ala. Janganlah kamu mengutamakan kecintaan kepada keluarga, kepada isteri dan anak-anak berbanding dengan ketaatan kamu kepada Allah. Jadi bila berlaku begitu, habislah. Ini suatu ujian yang berlaku dalam kehidupan kita. Jika isteri dan anak-anak itu tidak faham tujuan kita diciptakan, tujuan kita hidup adalah untuk ubudiyah, pengabdian diri kepada Allah. Sepatutnya mereka ini membantu si suami atau si bapa untuk lebih dekat kepada Allah dan sama-sama melaksanakan perintah-perintah agama. Tapi sebaliknya mereka menjadi penghalang. Contoh yang paling jelas kita lihat yang ketara sifat permusuhan isteri anak-anak, sebagaimana contoh yang saya tersebut dalam post malam tadi, kisah Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh seorang rasul yang dikategorikan sebagai rasul ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Nabi Nuh tempoh dakwahnya sangat lama. Sangat lama disebut dalam ayat 14 surah Al-Ankabut. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, sesungguhnya telah kami utuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman, maka dia berada dalam kalangan kaumnya untuk menjalankan kerja dakwah selama alfasanah, 1000 tahun, kecuali 50, maksudnya 950 tahun. Lama, dakwahnya sangat lama. Fa'akhadhahumut tufan wa hum zalimun, lalu mereka dihukum dengan didatangkan tiupan angin taufan kerana mereka itu golongan yang zalim. Adapun Nabi Nuh dan beberapa orang yang beriman bersama dengannya, fa'anjainahu wa ashabas safinah, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersama dengannya di atas kapal ataupun di atas bahtera yang besar. Kisah Nabi Nuh dan juga pengkhianatan isterinya disebut di akhir surah At-Tahrim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Ta'ala membuat contoh perumpamaan bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang yang kafir. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah Ta'ala membuat perumpamaan bagi orang-orang yang kafir tentang isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihin. Kedua-dua isteri itu berada di bawah jagaan hamba kami yang saleh, maksudnya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Tetapi kedua-dua isteri itu fakhanatahuma, telah mengkhianati suami mereka. Maka falam yughniya anhuma minallahi syai'a, maka tiadalah suami itu dapat menolong isteri mereka daripada azab Allah sedikit pun. Walaupun suami isteri, tapi disebabkan isteri itu engkar, kufur, kafir, khianat, suami yang berstatus Nabi pun tak boleh nak tolong isteri dia. Maka di akhirat nanti dikatakan kepada kedua-dua isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut, waqila dkhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke neraka. Nabi Nuh pun tak boleh nak selamatkan isterinya. Nabi Lut pun sama juga tak boleh nak selamatkan isterinya, walaupun dia itu berkedudukan ataupun bertaraf sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sebab faktornya adalah kekufuran isterinya. Jadi isteri, anak-anak ni adalah suatu ujian juga. Jadi berhati-hati, boleh jadi ada di antara mereka yang menjadi musuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita nak fokus sikit tentang bila disebut azwaj dini, isteri. Allah Ta'ala ciptakan bagi orang lelaki ada pasangan untuknya, iaitu isterinya. Ni seawal diciptakan Nabi Adam lagi. Allah Ta'ala dah beritahu dalam ayat pertama surah An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu. Iaitu asalnya daripada Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Ta'ala ciptakan daripada Adam itu pasangan untuknya, iaitu isterinya Hawa. Baik, kalau kita perhati ayat pertama surah An-Nisa, Allah Ta'ala tak sebut wa khalaqa minha zawjataha, zaujah. Sebab dalam bahasa Arab sama ada zaujun atau zajah dengan maksud pasangan. Apabila digunakan wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah Ta'ala ciptakan untuk Adam itu diri yang satu tu ada pasangan, jadi merujuk kepada Hawa sebagai isteri kepada Adam. Kemudian wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu berkembang biaklah daripada kedua-duanya, daripada Adam dan Hawa itu, golongan ataupun jumlah lelaki dan wanita yang ramai, iaitu kita semualah, ataupun keturunannya, anak cucunya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kamu saling berpesan, memberi pesanan tentang urusan wanita itu dengan pesanan yang baik-baik. Nabi beri nasihat. Nabi kata tentang urusan wanita ni, diharapkan kamu saling berpesan-pesan supaya berbuat baik. An-nisa ni merujuk termasuklah isteri lah. Termasuk isteri ataupun anak-anak perempuan kita. Fa innal mar'ah, kerana sesungguhnya wanita itu khuliqat, diciptakan min dila'in, daripada tulang rusuk. Di sini banyak berlaku salah faham. Mengatakan wanita ini diciptakan daripada tulang rusuk lelaki. Sebenarnya hadis ini bukan merujuk kepada Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam. Sebab ada hadis lain sebut apa dia? Al-mar'ah tu kaddila'i. Jadi huruf min, haraf ja ni sebenarnya fungsi dia seperti adatut tashbih. Wanita itu seumpama atau seperti tulang rusuk. Maka disebut dalam hadis ni diciptakan daripada tulang rusuk, itu penciptaannya ada kekurangan, ada kelemahan. Wa inna a'waja ma fi ad-dila'i a'lahu. Dan sesungguhnya bahagian yang paling bengkok pada tulang rusuk itu pada bahagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika kamu bertindak untuk membetulkannya, bermakna kamu mematahkannya. Wa in taraktuhu lam yazal a'waj. Jika kamu membiarkannya, tidak dipedulikan, maka dia terus akan bengkok. Apa maksudnya? Maksudnya kaum wanita ni perlu secara hikmah dan bijaksana. Tidak boleh kasar, tidak boleh maknanya secara kekerasan, nanti dia akan patah. Seumpama begitu. Dan tidak boleh dibiarkan begitu sahaja tanpa dinasihati, tanpa diberi peringatan, maka dia akan semakin bengkok. Maka fastausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kamu saling berpesan-pesan terhadap urusan kaum wanita dengan pesanan yang baik. Itu di antara hadis Nabi yang mengingatkan kita supaya urusan kaum wanita itu perlu dikendalikan dengan cara yang bijaksana. Khususnya dalam urusan rumah tangga lah. Dalam urusan rumah tangga yang Allah Ta'ala pesan dalam Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu bergaul, berinteraksi dengan mereka itu, dengan isteri-isteri kamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat-ayat berkenaan hukum talak sekalipun, apabila si suami telah menjatuhkan talak kepada isteri, bila dah dekat dengan tempoh dia punya nak habis dah iddah dia, maka kalau nak lepaskan, maknanya tak nak rujuk, maka sarrihuhun bil ma'ruf, farikuhun bil ma'ruf. Sama ada nak pisahkan dengan cara yang baik, nak lepaskan cara yang baik. Kalau nak ambil semula, maka hendaklah dirujuk semula. Jadi sebagaimana ia dipinang, dirisik, kemudian dinikahi dengan cara yang baik, maka bila nak dilepaskan, ditalakkan pun dengan cara yang baik juga. Memang Al-Quran menyuruh kita berbuat begitu dalam hal yang berkaitan dengan kaum wanita. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita melihat sedikit tentang kisah dalam rumah tangga Nabi SAW. Sebab kita nak kaitkan dengan isteri sebagai musuh, atau dengan bahasa lembut sebagai ujian. Isteri, anak-anak ni sebagai ujian bagi suami. Cuma dalam ayat 14 ni Allah Ta'ala sebut sebagai musuh untuk kita lebih berhati-hati. Sebab dia ada kaitan dengan ayat selepasnya. Harta benda dan anak-anak itu adalah fitnah, ujian. Itu dalam ayat pertama surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kenapa kamu mengharamkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan kepada kamu semata-mata untuk mendapatkan redha ataupun rasa kesukaan hati isterimu? Ada dua riwayat berhubung dengan ayat ni. Dua riwayat tentang cerita di sebalik tu ayat ni. Pertama, apabila Nabi SAW diberi hadiah oleh Raja Muqaykis daripada Mesir. Nabi hantar sahabat untuk pergi berdakwah. Dan Raja Muqaykis terima
utusan yang Nabi hantar tu dengan baiklah. Kemudian bila utusan yang Nabi hantar ni pulang ke Madinah, Raja Muqawqis telah memberikan beberapa hadiah. Dan salah satu hadiah tu adalah seorang budak hamba. Dalam banyak hadiah tu adalah seorang budak hamba namanya Maryah Qibtiyah. Jadi bila sampai hadiah tu, jadi ini budak hamba yang disebut sebagai Milkul Yamin. Milkul Yamin. Dulu zaman Nabi berlaku peperangan. Mana-mana hamba yang ditawan, kalau yang isteri pula maaf, yang si wanita, maka bila diagih-agihkan, maka dia akan menjadi milik sahabat yang diberikan kepadanya hamba tu. Jadi hamba ni status dia macam isteri. Maknanya boleh digauli, boleh disetubuhi. Allah Ta'ala memberi keizinan. Allah Ta'ala memuji orang-orang beriman yang menjaga kehormatan mereka, menjaga anggota kelamin mereka, iaitu tidak melakukan perbuatan zina, kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, melainkan untuk isteri-isteri mereka dan hamba-hamba sahaya milik mereka. Baik, kembali kepada kisah Nabi dengan Maryah tadi. Maryah ni status asalnya adalah milkul yamin, hamba sahaya, sebab dia adalah hadiah yang diberikan oleh Raja Muqawqis. Jadi suatu hari Nabi telah menggunakan bilik, kalau tak silap bilik Hafsah. Bilik Hafsah untuk dia bersama dengan Maryah Qibtiyah. Jadi bila perkara itu diketahui oleh Hafsah dan Aisyah, timbul rasa cemburu dan rasa tak puas hati. Maka Nabi kata, tak apalah, macam ni lepas ni aku tidak lagi bersama dengan dia dan dia adalah haram bagiku. Nabi sebut dengan sumpah tu, dia sumpah. Dia kata, bagi aku tidak halal lagi dia bagi aku. Maksudnya hamba dia tu, Maryah tadi. Itu riwayat pertama. Lalu tunggulah ayat. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa kamu haramkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan untuk kamu? Sebab boleh Nabi bergaul dengannya. Cuma tindakan Nabi bersumpah untuk tidak bergaul dengan hamba dia, Maryah tadi, kerana nak ambil hati Hafsah tadi. Kemudian riwayat kedua, suatu hari Nabi pergi ke rumah isterinya yang lain namanya Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Dan Nabi telah minum minum madu. Cuma madu ni tak tahulah madu yang macam mana, dia ada bau yang kuat. Biasanya madu ni kita rasa tak ada bau, dia cuma rasa manisnya. Bila dia balik ke rumah, berjumpa dengan Aisyah, dan dia rasakan, Aisyah dan juga seorang lagi isteri Nabi, Hafsah, merasakan seperti Nabi ni memakan satu makanan yang kuat baunya, maghafir. Cuma saya tak pasti maghafir ni makanan yang macam mana, tapi yang ada raihah, yang ada bau yang kuat. Lalu bila perkara ni diketahui oleh Aisyah, dia pun terserempak dengan Hafsah. Dia kata, kalau kamu jumpa Nabi nanti, kamu beritahulah, Rasulullah, akalta al-maghafir, kamu makan maghafir kah, benda yang berbau tu? Kemudian bila ditanya, Nabi jawab, Nabi kata tak, Nabi kata aku minum madu. Okey, tak apalah, kalau kamu tak suka apa-apa yang berbau, lepas ni aku tak makan dah madu, aku haramkan bagiku minum madu lebah. Itu riwayat yang kedua. Lalu tunggulah ayat. Yang pertama surah At-Tahrim, wahai Nabi, kenapa kamu haramkan perkara yang Allah Ta'ala halalkan untuk kamu? Tengok, dalam menghadapi kerana isteri-isterinya sendiri, Nabi SAW juga diuji. Sebab Nabi ni seorang yang sangat mulia akhlaknya. Dia berlembut, dia bertoleransi, sehingga hamba sahaya dan juga meminum madu yang halal baginya pun dia sanggup untuk kata, tak apalah, macam ni aku tak minumlah, aku haramkan bagiku. Tetapi Allah Ta'ala suruh Nabi kifaratkan sumpahnya. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum. Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kamu supaya dikifaratkan akan sumpah-sumpah kamu itu. Sumpah untuk tidak menyentuh sesuatu yang asalnya halal. Ini kita nak kaitkan cerita ni dengan ayat bahawasanya isteri dan anak-anak tu tidak mustahil dia boleh menjadi musuh dalam banyak urusan agama dan urusan dakwah.
Di mana di sini Allah Ta'ala suruh kita berhati-hati je lah. Mengambil sikap untuk memaafkan ataupun tasfahu ni maknanya tidak menghukum. Maka itu lebih baik, maknanya lebih kepada kita tasamuh, bertoleransi, memberi nasihat dengan cara yang berhikmah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, dah 7 lebih dah ni. Kita terus kepada ayat berikutnya tentang fitnah ataupun ujian yang Allah Ta'ala sebut berlaku pada harta benda kita dan anak-anak kita. Ayat itu dimulakan dengan innama. Dalam bahasa Arab, innama ini dipanggil adatul hasr. Suatu adah yang digunakan untuk menyatakan sifat pembatasan. Maknanya harta benda dan anak pinak adalah semata-mata untuk dijadikan sebagai ujian bagi kehidupan kita. Jumlah tu dia tak mula dengan inna, bukannya inna amwalakum wa auladakum. Kalau inna dia jadi adatun nasbi, maka isim selepas dia tu kena masuk bil fathah. Di sini innama ni dia boleh masuk kepada isim, kepada fi'il pun boleh. Innama dia boleh masuk kepada fi'il, pada isim pun boleh. Itu istimewanya. Sebab dia bukan maksud sesungguhnya, tapi dia dengan maksud bahawasanya adalah secara khusus harta benda dan anak pinak itu memang tujuannya adalah sebagai ujian, fitnah. Fitnah ni sebagai ibtila, ikhtibar. Bukan fitnah dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu fitnah ni dengan maksud tuhmah. Dengan maksud tuduh. Tuduhan yang tak ada bukti, tuduhan yang tak berasas, itu fitnah dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, fitnah ada banyak ma'anin, ada banyak makna. Salah satunya adalah dengan maksud ujian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna likulli ummatin fitnah wa inna fitnata ummati al-mal. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnah, ada ujiannya. Dan ujian bagi umat aku adalah harta benda. Harta tu tidak salah, kita cari harta tak salah. Tetapi kita diingatkan supaya berhati-hati apabila kita diberi harta benda, lebih lagi kalau banyak lah. Kita melihat contoh yang berlaku kepada seorang lelaki di zaman Nabi Musa alaihissalam. Lelaki itu namanya Qarun, yang terkenal dengan kekayaannya. Kisahnya disebut secara khusus dalam Quran, bahkan namanya secara jelas disebut dalam surah Al-Qasas. Panjang ceritanya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah termasuk kaum Nabi Musa, tapi dia telah bertindak melampau. Melampau dengan sebab dia kaya dan banyak harta. Allah Ta'ala menggambarkan anak kunci gedung untuk buka tempat simpan harta Qarun hanya mampu dipikul, dibawa oleh orang-orang yang kuat gagah. Bukan bawa harta, bawa anak kunci. Inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Anak kunci mafatih untuk buka gedung simpan harta Qarun itu hanya mampu dibawa oleh lelaki-lelaki yang ulil quwwah, yang memiliki kekuatan. Maknanya terlalu banyak hartanya. Akhirnya dia disebabkan terlalu sombong dengan kekayaan, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih, maka dia keluar bertemu dengan kaumnya, dengan orang-orang di kampungnya ataupun di bandarnya, dengan menunjuk-nunjuk perhiasan kekayaannya. Lalu berkatalah orang-orang yang mahukan kehidupan dunia, orang-orang yang mengidam untuk jadi kaya macam Qarun. Qala allazina yuriduna al-hayata ad-dunya, apa kata mereka? Ya laita apa dia? Alangkah baiknya kalau dia diberikan sebagaimana yang diberikan kepada Qarun, kalau dah diberikan kepada kami, mislama utiya Qarun, kalaulah kami juga diberikan kepada, kalaulah kami diberikan harta sebagaimana diberikan kepada Qarun itu. Tetapi orang-orang yang memiliki ilmu berkata, wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullah. Ini lawan kepada harta adalah ganjaran pahala. Berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka kamu. Sebenarnya ganjaran pahala di sisi Allah itu khairul liman amana wa amila salihan, lebih baik bagi sesiapa yang beriman, yang
beramal soleh. Yang kamu terhege-hege nak harta, benda tu belum tentu dapat membantu menyelamatkan kamu dunia akhirat. Ya, kita kata dengan harta kita boleh buat pahala. Sedekahnya, betul. Zakatnya, dengan harta kita dapat ke Mekah untuk umrahnya, hajinya. Tapi bukan semua orang memiliki harta dapat menggunakan harta dan menguruskan dengan cara yang betul. Bukan semua. Pernah Nabi SAW berpesan, memberi nasihat kepada seorang sahabat namanya Amru bin Al-As. Ketika Amru ni ditugaskan suatu tugasan dan dia tak nak terima pemberian daripada Nabi. Bagi dia kata dia dah ada pendapatan sendirilah. Jadi hak Nabi nak bagi dia tak terima. Nak menunjukkan kezuhudan dia. Tapi Nabi kata, ya Amru, ni'mal malus salih fir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang bagus itu berada di tangan seorang lelaki yang soleh. Harta itu tak salah. Yang salah adalah pemilik harta. Sama ada harta itu diuruskan dengan cara yang betul ataupun tidak betul. Sama ada harta itu menjadi penyebab orang itu dapat pahala ataupun menyebab orang itu dapat dosa. Ini yang dikatakan harta itu sebagai fitnah, ujian. Jadi pastikan kita adalah termasuk dalam kalangan orang-orang yang lulus dengan ujian harta benda. Jangan jadi orang yang gagal. Kalau kita gagal, nahas kita, nyanyilah. Sebab ada dalam hadis sebut, innal muksirin humul mukilluna yaumal qiyamah. Nanti saya akan postkan dalam grup kita tentang hadis itu. Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta, Nabi kata, itulah orang-orang yang sedikit pahala di akhirat. Orang yang banyak harta di dunia, itulah yang sedikit pahala di akhirat. Kenapa pula? Hadis itu tak habis lagi. Kecuali Nabi kata orang yang gunakan harta itu untuk wujuh al-khairat, untuk bentuk-bentuk kebaikan, termasuklah sedekah, maka dia akan dapat pahala dengan harta yang digunakan dengan secara yang betul lah. Tapi kalau harta itu diinfakkan dengan cara yang salah, apatah lagi untuk melakukan dosa dan maksiat, maka harta itu akan menjadi suatu bencana ke atasnya. Apatah lagi kalau dia mengabaikan perkara yang wajib, iaitu ita'uz zakah, bayar zakat. Ini satu masalah. Kita melihat ada setengah orang yang alhamdulillah dia maju dalam perniagaan, akhirnya dia berjaya menjadi jutawan. Tiba-tiba dia takdirkan umur tak panjang. Umur tak panjang dia meninggal dunia. Maka harta itu diwarisi oleh anak-anak dia. Maka anak-adik ni masih kecil tu terus menjadi jutawan segera yang masih muda. Ini tak mustahil boleh berlaku dalam kehidupan kita. Ibu bapa yang kaya, yang berjaya dalam perniagaan dah meninggal dunia. Mungkin atas sebab-sebab tertentulah. Boleh jadi kemalangan, boleh jadi penyakit. Maka harta itu berpindah kepada warisnya, itu anak-anak. Dan kebetulan anak-anak pula masih kecil. Masih kecil itu mungkin belum balik, mungkin peringkat belasan tahun. Tetapi anak-anak itu sudah menjadi jutawan. Kita tidak tahu adakah anak-anak yang kecil ini bijak dalam menguruskan harta. Sebab itu dalam Quran, kalau tuan-tuan dan para jemaah rajin mentalaah, bacalah di awal surah Al-Ma'idah. Kenapa Allah Ta'ala mengizinkan berlakunya poligami? Poligami, boleh kahwin lebih daripada seorang sebab tujuannya nak menjaga kemaslahatan anak-anak yatim perempuan. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil dalam urusan penjagaan anak yatim perempuan, maka kahwinilah wanita itu 2, 3 atau 4. Itu dia punya asalnya begitu. Lepas tu datanglah ayat-ayat tentang macam mana kita nak jaga masa depan anak yatim atau nak menjaga kebaikan masa depan dia. Itu harta anak yatim tadi perlu dijaga oleh walinya. Maksud wali itu ahli keluarga terdekat. Boleh jadi bapa saudara dia, boleh jadi datuk dia. Sebab budak ni anak apa dia punya mak dia, ayah dia dah meninggal. Jadi wali tu yang kena jaga. Sebab anak-anak yang masih kecil walaupun harta banyak, di sisi agama mereka yang belum matang dalam pengurusan harta dianggap sebagai sufaha, orang-orang yang bodoh. Bodoh tu mana bukan tak boleh berfikir. Mereka kurang bijak dalam pengurusan harta. Biasalah kalau kita bagi anak-anak kita, mungkin anak yang umur 7 tahun, 8 tahun, kita bagi RM50 untuk belanja sekolah. Kalau dia tidak bijak,
Mungkin RM50 tu dalam masa sehari 2 hari dah habis dah. Dia beli ni macam-macam, dia beli pun dia bagi kepada kawan-kawan dia. Sebenarnya RM50 tu kalau dia boleh gunakan dengan baik, mungkin sampai seminggu, mungkin. Sebab itu Allah Ta'ala larang kepada wali-wali yang jaga harta anak yatim, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Janganlah kamu serahkan harta-harta anak-anak itu kerana mereka dianggap sufaha, orang-orang yang masih bodoh, yang kurang bijak menguruskan harta. Tetapi apabila ada keperluan, si wali yang jaga harta anak yatim itu kena warzuquhum, kena berikan kepada anak-anak itu, berikan juga waqsuhum, pakaian kepada mereka, dan ucapkan kepada mereka dengan kata-kata yang baik. Maknanya kita nak faham daripada ayat ni, fitnah harta benda ni sangat besar. Sangat besar. Para jemaah yang dirahmati Allah, suka saya menarik perhatian. Masa kita 10 minit lagi. Kita rujuk dalam surah Al-Isra. 2 perkara yang Allah Ta'ala larang, tapi dia sebut dengan jangan dekati. Apa dia? Pertama, wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati, jangan kamu hampiri perbuatan zina. Lepas tu menyusul ayat, wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan. Jangan kamu dekati, jangan kamu hampiri harta anak yatim. Besar ni kesilapan dosa makan harta anak yatim, sebagaimana besarnya dosa yang kita tahu perbuatan zina. Zina boleh merosakkan keturunan, boleh menjatuhkan maruah. Itu suatu perbuatan yang keji. Dan disebabkan kejinya perbuatan makan harta anak yatim, maka Allah Ta'ala sebut seperti perbuatan zina juga, iaitu wala taqrabu, jangan dekati. Maksud dekati, mana-mana pihak yang rasa dia ni tak tahan nafsu bila tengok harta banyak, jangan dia pegang, jangan dia ambil tugas, pegang amanah untuk jaga harta anak yatim. Jangan. Bahaya tu, sangat bahaya. Banyak kes-kes yang kita dengar, kes pecah amanah. Sama ada dalam pengurusan, mungkin boleh jadi rumah anak yatim, rumah orang-orang miskin. Ialah mungkin orang yang diberi kepercayaan untuk jaga harta orang lain, tapi mereka dah khianat, mereka ambil. Ini sangat bahaya. Sehingga Allah Ta'ala memberi suatu gambaran azab yang sangat-sangat menakutkan. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Bahwasanya mereka itu makan dalam perut mereka api. Harta yang dimakan itu ditashbihkan, dibandingkan seperti makan api. Maknanya orang yang makan harta anak yatim ni, hidup dia tidak tenang. Hidup dia sentiasa diburu dengan rasa bersalah, rasa gelisah. Orang Kelantan kata panah pedih. Panah pedih mana duduk tak selesa, ataupun tidak tenang lah. Tidak tenang. Sebab dia telah melakukan dosa yang besar, makan harta anak yatim. Di akhirat nanti dia akan masuk ke dalam api neraka. Wasayaslawna sa'ira. Ini pengurusan harta benda, kita kena berhati-hati. Begitu juga dengan urusan harta pusaka. Dalam surah Al-Fajr, antara sifat buruk yang Allah Ta'ala sebut ada pada manusia ialah وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Dan kamu, wahai manusia, mempunyai sifat sangat sukakan harta dengan suka yang sangat banyak. Jamma ni mana sangat banyak, sangat sayang kepada harta. Disebabkan itulah وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. Itu sebelum itulah. Selepas tu watuhibbunal mala hubban jamma. Sebelum tu disebut wata'kuluna turas, kamu makan harta pusaka, harta miras secara makan yang bercampur. Maksud bercampur yang tidak menjadi hak kita pun kita ambil juga. Itu hak ni orang lain punya, tapi kita ambil juga bahagian itu. Sebabkan kita manusia ni, kita mudah kelabu mata. Orang Kelantan kata mudah penam mata. Mudah penam mata. Tengok pitih banyak ni. Siapa tak si pitih? Siapa tak nak duit? Semua kan nak duit. Tapi kita kena ingat, kalau ia bukan hak kita, haram kita mengambilnya. Sebab setiap sen, setiap nilai duit atau harta yang ada pada kita akan dihisap. Di akhirat nanti kan ada salah satu soalan yang akan ditanya di hari akhirat nanti ialah tentang harta benda.
tentang malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, daripada mana harta itu diusahakan dan ke mana pula dibelanjakan. Inilah yang kita khawatir, yang kita bimbang. Sebab itu bagi orang yang bertakwa, mereka bukan rasa seronok kalau mereka dapat harta yang banyak ataupun mereka dapat duit yang semakin, tapi mereka bimbang, khawatir kalau mereka gagal menguruskan harta itu dengan baik, sehingga harta itu bukan menjadi suatu nikmat tetapi menjadi suatu bala dan musibah. Jadi suatu musibah kerana mereka terpaksa menghitung dosa-dosa yang banyak akibat harta benda yang salah cara mengambilnya ataupun salah cara menguruskannya. Kadang-kadang kita terlupa bila harta itu ada pada tangan kita. Kita rasa dah kita boleh berbelanja. Walaupun kita berbelanja tu kita rasa tak membazir pun, tetapi berlakunya al-israf, berlebih-lebihan. Membazir dan berlebihan ni dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang kita keliru antara at-tabzir dengan al-israf. Membazir ni maksudnya kita mengambil sesuatu kemudian kita tak habiskan. Contohnya kita makan sebiji apple, kita makan. Kan kalau kita nak mudah kita gigit je, kita kekoh gitu, kalau kata kekoh. Lepas tu seperti tu kita buang, tak habis. Itu dikira membazir. Al-israf ni ialah kita mungkin makan semua, kita pergi masuk kedai makan, kita tempah pesan 5 jenis lauk kita nak. Mungkin kita boleh habiskan semua. Tetapi kita dikira makan secara berlebihan jika kuantiti makanan itu dalam bentuk yang banyak. Kita akan makan dengan sangat-sangat kenyang. Kita tak membazir sebab tak ada makanan yang lebih yang terbuang. Tetapi kita dikira berlebihan sebab mengambil daripada kadar yang diperlukan oleh perut kita. Ini kita kena beringat juga. Kadang-kadang kita masuk restoran, tapi sekarang tak boleh lah. SOP dalam musim PKP ni tak boleh makan di restoran. Mungkin kita masuk, kita pesan 2-3 jenis air. Mungkin kita boleh minum habis 2-3 gelas air. Walaupun tidak membazir, tapi dianggap israf, berlebih-lebihan. Ini sesuatu yang tidak disukai. Dan ini yang disebut dalam ayat surah Al-Furqan bila Allah Ta'ala memuji sifat hamba-hambanya sebagai ibadur rahman. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta benda mereka, mereka tidak berbelanja secara berlebihan. Lam yusrifu. Allah Ta'ala tak sebut tidak membazir, sebab membazir ni dia ada satu maksud lain. Mereka itu tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan, tidak mengambil apa yang lebih dari keperluan. Tidak mengambil apa yang lebih daripada keperluan. Dan tidak pula terlalu kedekut. Walam yakturuni, orang Kelantan kata kelorek sangat. Upik. Kedekut. Bakhil. Tidak terlalu kedekut sangat, tetapi mengambil jalan pertengahan. Wa kana baina dzalika qawama. Antara kedua cara tadi, terlalu berlebih-lebihan dengan kedekut tadi, ada jalan yang sederhana. Kita ambil contohlah macam kita nak beli kereta. Kalau kita baru berumah tangga, kita ada seorang anak je. Tak ada keperluan untuk kita beli kereta yang besar sebab tak ramai. Kita nak naik 2 orang, 3 orang je. Tetapi apabila keluarga tu dah besar, dah ramai, maka menjadi satu keperluan untuk yang beli yang lebih besar. Tapi kalau seseorang tu dia ada kemampuan, dia keluarga ramai, kemampuan, tapi dia masih guna yang kecil, kereta yang kecil, maka tak sesuai dengan keperluan dia. Dan dia anggap dia tidak menguruskan harta dengan cara yang sepatutnya lah. Kecuali kalau dia tak mampu, itulah cerita ni dia mampu dan memang dia perlu, tetapi dia tak nak penuhi keperluan dia. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah berada di penghujung, ada 2-3 minit lagi. Kesimpulan yang kita boleh ambil untuk tadabbur kita ialah kita sentiasa berhati-hati, beringat, minta Allah Ta'ala bantu kita supaya kita tidak tewas dengan ujian kehidupan. Yang paling dekat dengan kita, sama ada pasangan kita, anak-anak kita, harta benda kita, kerana semua itu adalah perhiasan dalam kehidupan, kan?
al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta benda dan anak pinak adalah perhiasan kehidupan dunia. Apabila perhiasan, sesuatu yang disukai oleh fitrah manusia. Perhiasan. Rumah kita ni tak cantik, tak menarik kalau tak ada aksesori. So kita nak letak langsir yang cantik, ada sofa yang menarik, kemudian ada hiasan pokok-pokok bunga dalam rumah. Itu fitrah manusia, suka dengan aksesori. Maka Allah Ta'ala mengingatkan, harta benda dan anak-anak juga adalah zinatul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Harta benda itu adalah bunga kehidupan dunia. Kita rujuk dalam ayat di akhir surah Taha. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Janganlah engkau ya Muhammad melemparkan pandangan matamu. Maknanya jangan terlalu tengok sangatlah. Mana kalau orang Kelantan kat dia kata jangan duk liar mata, duk tengok situ tengok sini, tengok apa dia? Tengok orang tu kaya, orang ni rumah besar, orang tu pitih banyak, orang ni ada rumah sewa banyak, tanah kebun banyak, kereta besar-besar banyak. Itu la tamuddanna ainaika, jangan kamu lemparkan pandangan mata kamu untuk melihat segala jenis bentuk harta yang kami berikan kepada mereka, kerana semua itu adalah zahrah, bunga. Kita semua tahu bunga. Zahratal hayatid dunia, bunga kehidupan dunia. Bunga semua orang suka, bunga cantik, bunga ros, bunga orkid. Saya pun suka bunga. Tapi kita tahu sifat bunga ni dia tak kekal. Dia hanya berbunga, kembang beberapa hari, kemudian dia akan layu, dia akan kering, akhirnya dia jatuh ke bumi. Bunga, kemudian dia akan naik yang lain pula. Dan ingatlah, itu semua adalah untuk linaftinahum fih, kami nak uji mereka dengannya. Kami nak uji manusia-manusia yang berharta itu dengan harta yang mereka miliki. Dan sedarlah, warizku rabbika khairun wa abqa, rezeki yang ada di sisi Tuhan kamu lebih baik dan lebih kekal. Maksud rezeki ini adalah nikmat-nikmat syurga. Rezeki yang ada di sisi Allah itu syurga yang disediakan untuk orang-orang beriman di akhirat nanti, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dan tidak boleh dibandingkan dengan nilai harta benda yang kita rasai semasa di dunia. Sebab apa yang kita rasai semua adalah sementara dan bersifat zinah. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Itu dalam surah Al-Qasas. Apa sahaja nikmat yang Allah Taala berikan untuk kamu di dunia, semua itu hanyalah mata'. Mata' ni maknanya nikmat kesenangan dunia yang bersifat sementara dan bersifat zinatuha, perhiasan untuknya. Dan apa yang ada di sisi Allah itu nikmat di syurga, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, adakah kamu tidak memikirkannya? Semoga kita sentiasa diberi petunjuk oleh Allah dengan kita sentiasa bersama dengan ayat-ayatnya untuk kita cermin diri dan kehidupan kita, sejauh mana hala tuju kehidupan kita, di mana kekurangan kita untuk kita perbaiki, di mana kecacatan kita yang untuk kita hilangkan, supaya kita sentiasa berada di atas jalan yang disebut sirat mustaqim, jalan yang lurus, jalan keredaan Allah. Wallahu alam. Kita tengok soalan. Memandangkan anak-anak kunci korun itu banyak, apakah harta yang dimiliki oleh korun selain daripada emas, harta, permata? Itu tak disebut secara jelas. Tetapi dalam Quran disebut wa atainahu minal kunuz, kami berikan kepadanya harta-harta perbenaran. Kunuz ni harta-harta simpanan. Kanzun. Harta-harta yang melebihi keperluan. Boleh jadi emas, boleh jadi permata, boleh jadi wang dalam bentuk perak. Hak lain-lain tu wallah kita tak pastilah, sebab zaman dia pun kita tak tahu. Mungkin zaman tu wang kertas belum ada lagi. Di akhirat nanti Allah Ta'ala tanya umur, masa, harta, termasuklah tubuh badan kita. Ada satu anjasadihi fima ablah, tubuh badan kita yang kita diberi kesihatan, ke mana kita gunakan semasa kita hidup. Memandangkan anak adalah ujian, ada isu-isu yang anak sering tak patuh sebenarnya kita ibu bapa, betul?
Contohnya pemilihan kursus untuk belajar di sekolah, universiti, bidang bukan agama, sedangkan ibu bapa lebihkan keagamaan demi kemakmuran dunia dan akhirat. Begitu dengan pemilihan bakal pasangan. Ini melibatkan perlu kepada perbincangan lah. Kalau anak-anak tu dia lebih cenderung untuk tidak memilih bidang pengajian agama, nak pilih yang lain, ibu bapa perlu memberi motivasi, memberi kata-kata semangat. Tapi kalau mereka akhirnya memilih tidak untuk ambil yang ibu bapa nak, itu ibu bapa kena bertasamuh, bertoleransi dan mendoakan kebaikan. Sebab tak semestinya ilmu agama itu diperolehi dengan hanya khusus belajar sekolah agama. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala nak berikan kefahaman agama walaupun dia tak belajar sekolah agama, tapi dia boleh faham dengan usaha dia sendiri setelah dia mendapat hidayah. Cuma yang penting adalah dia menjadi anak yang saleh. Yang penting jadi anak yang saleh walaupun dia tidak mendalami agama secara khusus sebagaimana orang yang belajar sekolah agama. Sekurang-kurangnya ibu bapa mendoakan untuk anak itu menjadi anak yang saleh. Sebab walaupun ada percanggahan antara pilihan ibu bapa dengan pilihan anak, kursus belajar universiti, sekolah, untuk masa depan anak kita tak tahu apa yang lebih baik untuk dia. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Adapun kita sebagai bapa dan juga anak-anak kita, mereka memilih dengan, ialah anak-anak pilih dengan apa yang mereka cenderung untuk pilih. Ibu bapa pula memilih atas alasan dan hujah-hujah tertentu. Jadi apa yang lebih baik itu hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan saya melihat peranan kita sebagai bapa adalah kita sentiasa mendoakan apa yang baik untuk mereka. Begitu dalam bab pilih bakal pasangan pun kita tak tahu siapakah yang lebih baik. Apa-apa yang Allah Ta'ala takdirkan orang tu menjadi jodoh kita, maka kita terima sebagai suatu takdir Allah dan kita bersangka baik bahawa apa yang Allah Ta'ala takdirkan itu adalah yang baik untuk kita. Kita bersangka baik. Tak boleh kita macam merungut. Kita merungut, oh nyesal aku nikah dia, aku pilih dia je ni. Tak boleh, itu salah. Kita kena terima dengan hati yang redha dan anggap bahawa apa yang Allah Ta'ala tentukan adalah itu yang baik untuk kita. Tentang harta anak yatim ni, kalau dia yang minta nak guna harta atau duit, boleh, tapi perlu dengan cara yang berhemah. Berhemah, kita kena tanya lah. Wali yang jaga hartanya itu kena tanya. Kalau anak tu nak, dia kata nak buat apa, untuk beli apa dia. Kalau nak beli perkara yang memberi manfaat, boleh. Kalau belanja untuk perkara yang tak memberi faedah, tak boleh. Sebab ikut hukum, harta tu tak boleh diserahkan kepada mereka sehinggalah sampai waktu yang tertentu. Itu boleh rujuk dalam surah An-Nisa tu. Fa'in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Apabila anak tu sudah lihat nampak tanda kematangan, sudah bijak dalam pengurusan harta, maka serahkan kepada mereka. Boleh. Tapi kalau mereka tu masih kecil, jangan diserahkan. Kalau nak bagi, tengok keperluan dan perlu secara bijak dan berhemah. Bolehkah kita sebagai penjaga harta bagi sedangkan kita dah nampak apa yang dia nak guna tu perkara membazir tak ada manfaat? Sebaiknya jangan bagi. Sebaiknya jangan bagi. Itu lebih baik. Kalau tidak, boleh merosakkan dia sendiri. Sebaiknya wali ataupun ahli keluarga terdekat kena didik anak-anak itu dengan pendidikan agama supaya dia menjadi seorang yang bijak dan dia tahu kedudukan harta itu bila dia terima kelak. Apakah doa yang baik untuk berhati-hati dalam menguruskan keluarga? Jika ada, boleh kongsi. Berhati-hati dalam menguruskan keluarga, macam mana tu menguruskan? Itulah doa itulah. Kalau untuk keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Baik, ada soalan lisan, itu soalan bertulis. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Izin saya nak tanya dua soalan lah di sini. Soalan yang pertama berkaitan dengan isteri dan anak-anak lah. Okay, contoh saya terfikir, andai kata kita contoh seorang suami dah atau seorang ayah, tiba-tiba satu hari mendapat seruan untuk pergi berperang ke atau berjihad ke. Okay. Sedangkan pada masa yang sama dia ada anak dan isteri di rumah lah yang menjadi tanggungjawab dia.
Jadi dalam situasi ni apa Ustaz? Perlukah dia pergi berperang dengan meninggalkan isteri dan anak-anak yang menjadi tanggungjawab dia tu? Mohon pandangan Ustaz. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua berkaitan dengan harta tadi. Harta boleh tak harta yang disimpan? Boleh tak kita menyimpan harta? Ataupun kalau boleh, apa hak-hak yang ada untuk kita simpan harta ni? Contoh kita dapat 1 juta ni, dapat menang betul 1 juta ni. So 1 juta tu lepas kita bayar zakat apa semua tu, bolehkah duit ni kita simpan atau ada hak yang kita boleh simpan ataupun ada yang bahagian yang kita boleh belanjakan? Sebab takut dia menjadi, kalau kita simpan terlalu banyak, menjadikan kita orang yang bakhil ke? Ada tak hak-hak dia Ustaz untuk simpan harta ni? Wallahu a'lam. Baik, untuk soalan yang pertama, untuk pergi berjihad, pertama kita kena faham, jihad dalam Islam ni dia ada dua. Jihad dalam bentuk ad-difa'i dan yang kedua al-hujum, al-hujumi. Jihad difa' ini apabila musuh menyerang sesebuah negara Islam, maka menjadi fardu ain. Hukumnya fardu ain bagi setiap individu Muslim dalam negara itu untuk bangkit melawan musuh. Jihad macam ni tak perlu keizinan. Maknanya anak tak perlu minta izin bapa, isteri tak perlu minta izin suami. Itu perbincangan ada dalam kitab fiqh. Itu jihad dalam bentuk difa'i. Apabila musuh menyerang sesebuah negara, maka orang Islam yang tinggal di negara itu wajib melaksanakan jihad. Yang kedua, jihad dalam bentuk hujum, iaitu jihad dalam bentuk dakwah. Kita pergi berdakwah, bila tempat itu orang tu tak nak terima, maka kita beritahu dia kena bayar jizyah, kena tunduk pada kerajaan Islam. Kalau tak nak juga, barulah berlakunya peperangan. Tapi kebanyakan contoh jihad yang kita berlaku zaman Nabi itu adalah jihad dalam bentuk difa'i. Peperangan Badar berlaku sebab ialah kafilah-kafilah perniagaan pimpinan Abu Sufyan tak nak kembalikan harta yang dirampas di Mekah. Akhirnya mereka hantar bala tentera dan kepada, maka terpaksa berperang. Bukan Nabi memilih untuk berperang, tapi mereka yang datang ke Madinah di lembah Badar. Begitulah peperangan Uhud. Mereka nak balas dendam atas kekalahan perang Badar, mereka datang ke Madinah. Itu je, maka jihad itu berlaku dalam bentuk difa'i, nak mempertahankan tanah air. Baik, saya melihat soalan tadi dia lebih kepada jihad yang kedua, al-hujum. Jihad hujum ini jihad yang perlu digerakkan oleh pihak berkuasa. Kita tak boleh bertindak sendiri. Kalau berlaku sesuatu panggilan untuk jihad, pastikan ia dilakukan mengikut saluran yang betul dari segi kaedah fiqhul jihad dalam hukum fiqh. Maka digerakkan oleh pihak pemerintah. Bukan individu, bukan persendirian. Pihak pemerintah. Dalam konteks ini bila berlaku, maka yang mampu dia kena keluar. Betul macam soalan Fakimi tadi. Nanti kalau seorang bapa terkeluar, dia akan tinggalkan anak dia. Kalau seorang suami pergi berperang, dia akan tinggalkan isterinya. Betul, memang berlaku begitu. Tapi kewajipan untuk agama tu lebih besar. Soal anak isteri itu nanti insya-Allah ada yang lain akan menjaganya apabila kalau ditakdirkan yang keluar berjihad itu mati syahid. Ini berlaku contohnya dalam kisah peperangan Mu'tah. Apabila sepupu Nabi Ja'far bin Abi Talib mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Maka Nabi pergi ziarah anak-anak Ja'far. Ja'far tu bukan orang lain, sepupu dia, adik pada Ali. Dan Nabi merasa simpati melihat kesusahan hidup anak-anak Ja'far. Bahkan dipanggil tukang gunting rambut, untuk gunting rambut dan sebagainya. Maknanya ada yang ambil tugas tanggungjawab untuk menjaga anak isteri yang ditinggalkan oleh bapa atau suami yang sudah mati syahid. Lebih jelas lagi untuk soalan Fakimi tadi, rujuk dalam kisah Hudaybiyah, itu dalam surah Al-Fathu. Allah Ta'ala mendedahkan ada satu golongan orang-orang Arab Badui yang tak mahu ikut sama ke Hudaybiyah. Dalam sirah disebut Hudaybiyah ni suatu ghazwah, peperangan. Apabila Nabi SAW mendapat mimpi, Allah Ta'ala beri mimpi, Nabi akan masuk ke Mekah. Ini berlaku pada akhir tahun 6 Hijrah. Lalu Nabi pun buat persiapan lah. Tujuannya bukan nak berperang, tapi nak pergi menunaikan umrah ke Mekah. Maka Nabi pun berangkat pada awal bulan Zulkaidah bersama dengan 1,400 orang sahabatnya. Tetapi sebahagian orang-orang Badui Al-A'rab
tak mahu pergi. Apa alasan mereka? Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna. Betul-betul sama dengan ayat kita bincang tadi, ayat 14-15. Nanti orang-orang Arab Badui yang tidak ikut serta pergi ke Hudaybiyah akan berkata kepada kamu ya Muhammad, apa kata mereka? Kami tak boleh pergi sebab kami sibuk jaga harta dan keluarga. Syaghalatna amwaluna. Kami telah disibukkan oleh urusan harta benda dan anak-anak. Kalau kami pergi nanti siapa nak jaga kambing unta kami? Kalau kami pergi, anak-anak kami, isteri kami siapa nak jaga? Itu alasan mereka. Ketika bila Nabi pulang, mereka beri alasan. Allah Ta'ala mendedahkan rahsia sebenar mereka. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka hanya mengatakan apa yang dikatakan dengan lidah mereka, tapi tak ada perkara itu dalam hati mereka. Itu alasan mereka. Soal sibuk, nak jaga harta, nak jaga anak, nak jaga isteri, itu adalah alasan. Tapi sebenarnya mereka ni takut kepada mati. Jadi kalau berlaku seruan jihad dengan cara yang sah, jihad dalam bentuk kalau yang difa'i tak perlu seruan, itu mesti pergi. Hujumi, jihad dalam bentuk dakwah, bila orang tu dipanggil untuk pergi, maka dia kena pergi. Walaupun dia ada tanggungjawab terhadap isteri dan anak, itu dikecualikan untuk sementara waktu. Bahkan Nabi sendiri pun ada tanggungjawab terhadap isteri, terhadap keluarga dia. Ketika dalam peperangan Tabuk, Nabi keluar pergi ke Tabuk, lama jugalah. Sebab Tabuk ni jauh. Kata silap rasa 2 bulan juga. Sebab perjalanan jauh untuk pergi dan balik. Maka selama Nabi pergi itu, Nabi tinggalkan tugas menjaga kota Madinah dan orang-orang di Madinah kepada Ali bin Abi Talib. Jadi Ali tak pergi peperangan Tabuk untuk dia jaga kedudukan orang di Madinah. Memang Nabi pun ada tanggungjawab terhadap isteri-isteri di rumah. Tapi ada perkara yang lebih penting, iaitu nak menjaga kedudukan keselamatan agama dan umat Islam. Maka pergilah berjihad. Kedua, soalan tentang harta yang kita simpan, adakah had batas? Jawapannya tak ada. Kewajipan kita hanyalah bila cukup haul, harta yang disimpan tu wajib dibayar zakat. Kalau tak dibayar zakat, maka harta tu dikira harta kanzun, harta simpanan tanpa dibayar zakat. Kita nak simpan boleh, tetapi kena bayar zakat tu sahaja. Dan kita boleh berbelanja untuk keperluan hidup kita, dan kita boleh bersedekah dengan kadar yang kita mampu untuk bersedekah lah. Itu atas kemampuan kita. Kalau kita nak sedekah banyak, Alhamdulillah. Bagi orang yang yakin, kuat keyakinan dengan Allah, maka dia bersedekah banyak. Dia tak kisah walaupun banyak dia sedekah, mungkin berpuluh ribu, sebab dia tahu rezeki daripada Allah itu akan sentiasa sampai kepadanya. Cuma kalau kita nak bandingkan dengan soal pengurusan harta anak yatim tadi, wali-wali yang jaga harta anak yatim dinasihatkan supaya harta itu dilaburkan. Bukan dileburkan, dilaburkan. Maknanya harta itu perlu digunakan untuk proses di pelaburan. Maksudnya dijadikan modal perniagaan. Sebab ada dalam hadis Nabi sebut, kalau tak dilakukan begitu, nanti harta anak yatim itu akan berkurangan. Sebab setiap tahun akan dibayar zakat. Ya. Dia harta ni dia tak melihat kepada status baligh. Kita lihat kalau wajib solat, kalau anak tu sudah baligh. Wajib puasa bila dia sudah baligh, dia dipanggil sebagai seorang yang mukallaf. Tapi dalam bab zakat, pemilik harta tak disyaratkan mukallaf, tak disyaratkan baligh. Walaupun anak tu masih kecil, umur 10 tahun belum baligh, dan dia telah mewarisi harta ayah dia yang baru meninggal dunia. Ayah dia seorang jutawan. Maka wali yang jaga harta anak yatim ni wajib bayar zakat harta anak yatim ni. Anak yatim ni tak pandai nak uruskan sendiri sebab dia kecil lagi. Maka wali tu kena fikir macam mana nak supaya harta tu boleh dijadikan pelaburan, supaya harta tu sentiasa subur meningkat dan setiap tahun tidak berkurangan dengan pembayaran zakat. Sebab zakat tu tak wajib dibayar. Jadi hak limit tak ada sebenarnya. Cuma kita perlu sentiasa bertakwa kepada Allah, supaya harta yang kita miliki itu adalah harta yang berkat. Di antara sahabat yang Nabi doakan keberkatan, tahu siapa? Anas bin Malik. Bila ibu dia, Ummu Sulaim,
hadiahkan kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, anak aku Anas ni aku hadiahkan sebagai khadam, pembantu kamu. Apa-apa urusan yang kamu perlu untuk gunakan khidmat dia, mintalah khidmat. Maka Anas sejak daripada kecil, kata silap masa umur dia 8 tahun ke 10 tahun. Maka dia tinggal bersama dengan Nabi, lama jugalah. Hampir 10 tahun dia berkhidmat kepada Nabi. Dan Nabi mendoakan keberkatan untuknya, sehingga umurnya mencecah sampai 110 tahun. Disebut riwayat tu dalam Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Mufrad. Ada doa Anas. Dia kata, Anas kata, sampai aku malu kepada sahabat-sahabat aku yang lain. Sebab mereka semua sudah meninggal dunia. Tapi dia umur dia sampai 100 tahun. Dan dia memiliki harta yang banyak dan anak yang ramai. Hasil daripada berkatnya doa Nabi. Itu sahabat Nabi Anas bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Itu untuk soalan Fakimi tadi. Baik, kita berhenti setakat ni, masa pun dah lebih. Kita setiap hari terlajak masa. Lalu ada apa dia? Tu pun dah nak cepat dia, tapi masih tak dapat. Ya, ada soalan. Silakan. Saya nak tanya sebab tajuk ni berkait dengan harta. Harta pusaka. Ya. Kalau saya duk perhati, kalau di Kelantan tu dia orang bagi harta pusaka ni atas persetujuan adik-beradik ya, tak ikut ni ke apa yang dihukum lah maksudnya. Raib. Macam mana pandangan Ustaz? Betul ke pandangan? Banyak sangat ke kes macam ni? Banyak sangat kes macam ni. Tak tahu dah pada pandangan saya. Saya pun banyak juga dengar kes-kes macam ni. Mungkin banyaklah kes yang berlaku. Adakah betul kita bagi dengan persetujuan adik-beradik saja? Saya secara jujur, saya tak jumpa dalil daripada Quran dan hadis yang mengatakan apabila waris-waris yang berhak ke harta-harta pusaka itu setuju, maka kita boleh bagikan dengan apa yang kita sepakati. Iaitu biasanya bagi sama banyak. Orang Kelantan kata, kita bagi sama banyak. Cuma itu adalah ijtihad ulama yang mengatakan dipanggil kaedah bila seseorang waris itu dah tahu bahagian dia dan dia boleh untuk tanazul, untuk melepaskan hak dia sebab nak berikan kepada waris yang dapat sedikit, maka ada yang mengatakan diharuskan. Tapi kalau kita kembali kepada hukum asal, memang Allah Ta'ala telah tetapkan masing-masing waris tu ada bahagian dia. Kalaulah pengurusan harta benda ni semudah, pengurusan harta pusaka ni semudah kita kata bagi sama banyak, tak perlu untuk Allah Ta'ala turunkan ayat miras dalam surah Al-Ma'idah daripada ayat 12, ayat 13, ayat 11, 12, 13 banyak. Secara terperinci, orang ni dapat 1/4, yang ni dapat 1/8, ada 1/2, ada 1/3, ada 1/6. Jadi kalau kita belajar matematik, jumlah tu tak sama. 1/2 lebih banyak daripada 1/3. Kalau kita guna kaedah, kita bagi sama banyak, maka saya melihat hukum yang ada dalam Quran tu bersifat ta'til. Hukum tu terbiar. Hukum tu hanya ada dalam Quran tapi pelaksanaannya tidak dibuat. Jadi sebaiknya kita kembali kepada hukum asal. Masing-masing kena redha dengan ketetapan yang Allah Ta'ala tentukan dalam Quran. Yang dapat banyak, banyaklah. Yang dapat sedikit, sedikit. Cuma bagi waris yang dapat banyak, kalau dia secara sukarela, orang Kelantan kata nak nyucur sikit, nak bagi sedikit baki tu kepada waris lain yang dapat sedikit, itu terpulang kepada dia dan dia dapat pahala. Sebab hukum asalnya, kita kena faham, hukum faraid. Faraid ni maknanya hukum yang fardu. Allah Ta'ala sebut dalam ayat surah An-Nisa, sama dengan ayat berhubung dengan masalah zakat. Ni saya nak minta para jemaah tadabbur masalah ni. Sila tanda ya. Ayat 11 surah An-Nisa. Okay, ayat 11 surah An-Nisa. Satu lagi ayat 60 surah At-Taubah. Lepas ni sila buka Quran, tengok ayat 11 surah An-Nisa, bandingkan dengan ayat 60 surah At-Taubah. Baik, ayat 11 surah An-Nisa tentang pembahagian harta pusaka. Di akhir ayat tu Allah Ta'ala beritahu, aba'ukum wa abna'ukum, bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak tahu siapakah yang lebih dekat dari sudut memberi manfaat kepada kamu. Maksudnya, dari sudut agihan harta, kamu tak tahu siapakah yang lebih layak untuk dapat sikit banyak. Maka dengan sebab itu Allah Ta'ala tentukan tak sama. Ada as-sudus, ada ar-rubu', ada as-thuluth, ada an-nisfu.
Semua itu adalah faridatan minallah. Itu kita nak tadabbur situ. Faridatan minallah. Ini adalah satu kefarduan. Fardu wajib daripada Allah. Itu dalam bab pusaka. Baik, kita lihat ayat 60. Surah At-Taubah. Dalam bab zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Akhirnya faridatan minallah. Jadi dalam bab harta pusaka Allah Ta'ala sebut faridatan, satu kefarduan. Dalam bab zakat ayat 60 surah At-Taubah pun sama juga faridatan minallah. Jadi kenapa kita bersikap diskriminasi, pilih kasih? Dalam bab zakat kita tak ada pula bincang dengan bahagian pungutan zakat. Macam ni, kalau kita setuju sama setuju kita kurangkan sedikit kadar zakat, itu tak boleh. Dah ada dah kadar dia. Bila cukup nisab, kadarnya 2.5%. Itu dah ditetapkan begitu. Tapi tiba-tiba dalam pembahagian atau pusaka, kita dengan mudah kata tak apalah, kita adik-beradik, harta peninggalan orang tua kita ni kita bagi sama banyak lah. Baik, katakanlah kita waris-waris ni setuju. Adakah kita yakin Allah Ta'ala setuju dengan apa yang kita setuju? Ini persoalannya. Kalau kita sama adik-beradik ni setuju untuk bagi sama banyak, adakah tindakan kita itu dipersetujui oleh Allah? Kalau kita ada dalil, datangkan dalil. Apa dalil dalam Quran? Dalam hadis Nabi yang menyatakan Allah tak ada. Ada setengah pihak bila saya bincang isu ni, sebab isu lama. Dia buat mari ayat adalah surah An-Nisa, iaitu ayat tentang perniagaan. Ayat 29, surah An-Nisa. Jangan kamu makan harta kamu dengan cara yang salah, kecuali berlaku secara tijarah perniagaan antaradin yang kamu setuju, reda meredai. Saya mengatakan ayat ni tak ada kena-mengena dengan pembahagian harta pusaka. Ayat ni tajuk bab perniagaan, urusan jual beli. Adapun harta pusaka itu melibatkan harta yang kita terima daripada ibu bapa kita yang meninggal. Bukan dalam bab jual beli. Jadi dia gunakan ayat untuk diletakkan dalam tajuk yang lain. Jadi tak kena. Ayat itu telah digunakan di luar tajuk yang sebenarnya. Jadi pandangan saya sebenarnya cara yang lebih baik adalah kembali kepada hukum Allah yang asal, iaitu kita patuh kepada Allah dengan sami'na wa ata'na. Kemudian setelah dilakukan pembahagian, kalau kita melihat ada waris yang lain berhak untuk diberi banyak, kita hak lebih ni, kita dapat lebih, kita berilah sedikit kepada dia. Itu atas dengan maksud kita patuh hukum Allah. Sebab hukum Allah ni dipanggil amrun ta'abbudi, suatu perkara yang kita dikira beribadat dengan patuh kepadanya, walaupun kita tak tahu apakah hikmah di sebalik hukum tu. Wallah a'lam, kita dah lewat dah 7.55 dah. InsyaAllah kita sambung lain kali. Kalau ada soalan berbangkit, insyaAllah kita boleh bicara lain kali. Ustaz? Ya. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya berkaitan dengan isu nak bagi sama banyak tu, dia kena ikut faraid dulu. Yang pertama. Ya, sebaiknya begitu. Kembali kepada sama banyak. Sebab dari sudut orang kampung, dia kata nak ikut ayah, nak ikut mak. Dia tak boleh, kita kena rakyat kena ikut Allah dulu. Betul. Betul. Kadang-kadang setengah tu dia kata, saya bagi gini ni sebab mak ayah arwah ni pesan begitu, wasiat begitu. Tak, kita kata hukum Allah mengatasi pesanan manusia ni. Kadang-kadang berlaku kekeliruan, kecelaruan. Apabila ibu bapa yang tak ada asas tentang hukum faraid, dia mewasiatkan kepada anaknya. Dia kata untuk tanah ladang tu, tanah kebun tu aku wasiatkan kepada anak bawasa ni. Kereta mewah ni aku beri kepada anak yang kedua, contohnya. Boleh tak anak-anak tu menerima wasiat tu? Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Hukum wasiat untuk waris yang dah ada bahagian dalam harta pusaka itu dah mansukh. Peringkat awalnya betul ada kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin. Tapi hukum dalam ayat ni hukumnya mansukh sebab turunnya ayat-ayat dalam surah An-Nisa tentang kewajipan hukum faraid. Maka Nabi sebut Allah Ta'ala telah memberikan kepada setiap ahli keluarga itu, setiap waris itu bahagiannya, maka la wasiyata li waris, tidak ada lagi wasiat bagi waris. Soal kita nak bagi wasiat itu wasiat kepada orang yang bukan waris. Contohnya, wasiat kepada anak angkat. Anak angkat dia tak berhak kepada harta pusaka semati. Boleh.
si mati ni sebelum meninggal, dia kata kalau dia meninggal, dia nak wasiatkan kepada anak angkat dia. Atau kepada apa dia? Kepada sepupu dia. Mungkin sepupu ni tak mahjub sebab dah ada waris yang terdekat. Tapi dia nak bagi sebab dia baik. Tapi dengan syarat wasiat itu tidak melebihi jumlah 1/3 daripada kadar harta yang ditinggalkan. Dia ada syarat-syarat dia. Jadi ala kulli hal, kesimpulannya, banyak lagi kita kena belajar tentang pengurusan harta, khususnya tentang hukum-hukum faraid, supaya masyarakat kita lebih terbuka minda dan melihat bahawa ini suatu hukum yang Allah Ta'ala fardukan. Sebab perkataan faraid maknanya perkara-perkara yang fardu, yang wajib, bukan sunat, fardu. Jadi hukum asalnya betul. Kita kena ikut hukum yang asal. Lepas tu soal nak bagi, nak apa tu, hak kata tu selepas itu. Mana kita dah dikira ikut hukum Allah. Itu hukum yang fardu. Hak tu hak kedua tu sebagai volunteer, sukarela atas kita sendiri. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita sama. Ya, kat sini ya. Apa nama ni, harta tadi ke, kalau dia bagi sebelum dia meninggal, ibu bapa ke, itu hibah. Itu hibah. Pemberian semasa hidup, boleh ke dia ambil kira ke? Boleh. Itu hibah. Kalau ibu bapa ni ada harta banyak dan dia tak nak anak dia ni bergaduh, baluh lepas dia meninggal, maka dia boleh bagi awal-awal lagi. Maksud bagi awal-awal tu, dia dah menyerahkan, dia telah melakukan penyerahan harta secara rasmi. Kalau perlu kepada tukar dokumen bertulis gini-gini, geran kereta ke apa, siap-siap lalu. Boleh, tapi syaratnya adil. Tu penting. Dalam hibah, syaratnya adil. Adil dalam pembahagian. Nanti timbul perbalahan lepas dia meninggal. Dia kata dulu ayah bagimu gini-gini, tak adil. Jadi masalah juga. Jadi seorang bapa yang ada harta, dia boleh menghibahkan harta kepada anak dia. Maksudnya harta tu telah diserah milik kepada anak-anak dia sebelum dia meninggal dunia. Boleh. Itu terpulang kepada dia. Harta faraid ni harta yang tidak sempat untuk dihibahkan sebelum dia meninggal. Harta yang ditinggalkan bila orang tu dah mati, maka harta itu adalah menjadi milik waris yang Allah Ta'ala tentukan kadarnya, sebab Allah Ta'ala yang lebih tahu kemaslahatan untuk hamba-hambanya. InsyaAllah kita sambung lain kali lah. Tak habis lagi perbincangan harta ni. InsyaAllah lain kali. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.